Kamu first time. Yang mana yang first time yang join webinar saya? Cuba angkat tangan. Kalau first time. Angkat tangan. Angkat tangan yang first time. Yang first time Akib banyak kali lah. Okey, cikgu buat poll lah. Okey. Okey, baik, kita teruskan. Sekarang ada 50 orang. Okey, kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. Okey. Okey, sekarang ni boleh nampak tak? Kalau nampak sila angkat tangan. Kalau nampak sila angkat tangan. Okey, nampak jelas tak? Okey, yang kedua, jelas tak suara cikgu? Dengar jelas tak? Ada sangkut tak? Kalau sangkut angkat tangan. Jelas? Okey, baik. Terima kasih. Okey. Okey, cikgu nak maklum kat kamu. Okey. Sebelum kamu webinar malam ni, saya nak kamu dah ready dengan pensel, kertas, apa semua dah ready tak? Kalau dah ready angkat tangan. Ready angkat tangan sebab kita nak belajar ni mesti ada kertas, mesti ada nota, sebab Imam Al-Khabari sahaja je, Imam Syafi'i saja yang dia ambil ilmu tanpa menulis atas kertas. Dia menulis atas awal je. Jadi ilmu dia tinggi. Jadi kita ni ilmu ni bawah-bawah ni just ambil pensel atau pen, tulis dalam kertas. Boleh? Okey, baik. Kita akan ke soalan yang seterusnya. Soalan pula, webinar yang seterusnya. Slide yang seterusnya. Okey. Okey, ni nampak jelas tak gambar cikgu ni? Nampak jelas tak? Okey, nama cikgu mungkin ramai yang tak tahu lagi. Nama cikgu adalah Cikgu Iznan. Okey, cikgu ni baru masuk ni. Cikgu dah pengalaman dalam hampir 20 tahun dalam bidang matematik ni. Okey, 10 tahun cikgu memang khusus untuk UPSR. Kepakaran cikgu memang inovasi lah. Inovasi macam mana nak fikir kalau budak yang lemah ni, budak yang dapat dapat C, D, E ni, fikir macam mana nak dapat A. Itu adalah antara inovasi cikgu lah. Okey, baik. Seterusnya, cikgu kelulusan daripada UKM, guru inovatif banyak 4 kalilah. Anugerah Khidmat Cemerlang, lepas tu kumpulan inovasi 2 kali. Kemudian penulis buku, penceramah di sekolah-sekolah. Ini adalah kepakaran cikgu lah. Okey. Okey, baik. Sekarang ni sebelum kita nak belajar tip menguasai matematik, okey. Saya harap kamu dah ready dengan pensel, pemadam apa semua dah. Kertas. Kita mesti ubah mindset kita. Ubah apa? Ubah mindset. Maksudnya kita yang kata matematik tu susah, matematik tu payah, itu kena ubah dulu mindset kita supaya ilmu tu cepat masuk. Boleh faham tak? Kalau faham, angkat tangan. Kalau faham, angkat tangan. Okey. Sekarang ni, masalah sekarang ni, bila kita blok minda kita, belajar macam mana mudah pun dia tak akan masuk. Boleh faham tak? Takif, tasnif boleh faham? Putri Rania boleh faham? Okey. Malam ni kita tak lama, mungkin dah 40 minit je sebab cikgu pun tak bersihat ni. Jadi apa yang benda yang cikgu sampaikan, terus fokus ke depan. Boleh? Okey, baik. Tip menguasai matematik. Okey, mungkin siapa yang dah tengok video yang sebelum ni, tulis balik semula walaupun sampai 10 kali. Yang pertama sekali mesti ada minat. Tulis, jangan tak tulis. Okey, minat. Tanam minat yang kuat. Kalau tak ada minat, tak jadi juga. Ilmu hebat macam mana pun, kalau tak ada minat, tak jadi juga. Boleh faham tak? Okey, kemudian, dah tulis lah. Tulis. Jangan tak tulis. Okey.
Yang seterusnya adalah tindakan. Kalau tak ada tindakan, kita ada ilmu tapi tak ada action, tak jadi juga. Cikgu suruh buat latihan tak buat, cikgu suruh buat nota tak buat. Jadi benda tu tak ada kesan pun. Jadi sebenarnya tindakan tu mesti cepat dan pantas. Tulis kat situ. Jangan rasa malas lah. Tak boleh. Sebab matematik ni dia kena konsisten. Kena belajar secara konsisten, tak boleh main-main, tak boleh hari ni belajar, besok tak belajar. Dah siap, dah tulis. Nurwati dah tulis. Nurwati macam Imam Syafi'i sebab dia boleh ingat. Ada tulis tak? Okey, Putri Rena tulis tak? Okey, Haikal dah tulis. Dah tulis belum? Okey. Iman, Akib. Akib ni jangan lupa tulis, banyak kali dah live dengan cikgu. Putri Nodiana, Syarifah Nurin dah tulis? Okey. Baik, seterusnya. Konsisten. Ini paling penting. Konsisten. Konsisten ni maksudnya kalau kita buat latihan, satu hari 10 latihan, kena satu hari 10 latihan. Tak boleh hari ni buat 10, besok buat 3. Hari ni buat 20, besok turun balik kepada 10. Jadi dia mesti konsisten. Dia mulakan dengan yang rendah, yang sikit. Buat 10-10 dulu. Lepas tu dah pandai dah, mulakan yang lebih banyak, lebih susah. Tulis. Nak berjaya kena tulis. Okey, dah siap? Okey, baik. Cikgu akan teruskan ke seterusnya. Apa? Ini paling penting. Ini paling penting. Cari circle yang positif. Positif circle. Apa maksudnya positif circle ni? Positif circle ni maksud kita cari kawan-kawan kita yang sama nak berjaya dengan kita. Aiman, faham tak Aiman? Syarifah faham? Maksudnya kita nak cari mesti sama-sama yang berkehendak berjaya. Jangan kita cari orang yang tak hendak, banyak bagi alasan. Jadi kita kalau boleh kalau orang macam tu, kalau boleh elakkan ataupun jauhkan sikit-sikit. Carilah circle yang positif sebab circle yang positif ni adalah orang yang boleh bagi kita positif. Positif macam dengan magnet. Kalau kita contoh macam kita malas nak belajar hari ni. Kawan kita panggil, marilah belajar sekali. Iman, mari belajar sekali. Kita belajar topik tambah. Topik nombor, asas nombor. Topik pecahan. Jadi sama-sama akan tolong menolong. Tulis-tulis, jangan lupa. Okey, seterusnya. Ini adalah yang paling penting iaitu nombor satu paling penting adalah guru. Mesti ada guru. Tak kisahlah guru tu daripada sekolah ke, daripada pusat tuition ke, daripada mana-mana guru yang boleh bimbing. Tak kira kakak pun sendiri boleh, mak pun boleh. Maksudnya kalau kita tak faham, dia boleh bantu kita untuk jadi sumber rujukan. Boleh faham tak? Tulis sebab benda ni sangat penting. Haikal Iman dah tulis? Okey, baik. Seterusnya. Okey, yang ni sangat penting untuk anda. Bagus Haikal Iman. Anda kena tulis dalam kertas A4. Walaupun dah tulis, kena tulis lagi. Sebab untuk berjaya kita kena tulis berulang-ulang kali. Latih to be. Itu paling penting. Tulis target apa? Target pencapaian matematik, nama anda, pencapaian semasa. Tulis kat situ, kat dalam atas. Okey. Lepas tu cita-cita saya nak jadi apa? Dan lekat dekat dalam bilik, dinding, almari baju, tempat yang selalu nampak. Boleh faham tak? Okey. Tulis, jangan lupa jangan tak tulis. Ya cikgu, nombor 5 tadi tak nampak. Okey, nombor 5 tadi cikgu kena ada guru. Ada hal sikit. Tak kisahlah ada hal ke apa. Habis pukul apa? Adam,
Tak kisah kalau awak nak exit keluar pun tak kisah. Rasa benda ni tak penting bagi awak, tak kisah boleh exit keluar. Asal mungkin awak ada kerja lebih penting atau pulang. Okey. Okey, baik. Sekarang ni kita akan pergi ke seterusnya. Ini paling penting. Okey, sebelum tu cikgu nak tahu semua ni dah buat ke belum? Kalau dah buat, sila angkat kertas. Okey, sila angkat kertas. Sila angkat kertas dan tunjuk kat cikgu. Tafnif. Okey, Adam dah siap belum? Adam angkat kertas Adam. Okey, Ain Syafira lagi Sumati. Tulis besar-besar lain kali Adam. Iman, okey. Putri Raina, siapa lagi? Sharifah, Nurin, Akib. Okey, Alisha. Bagus. Tulis besar-besar. Sebab ni, ni apa ni? Nur Has Sikin. Bagus belajar kat luar. Sedap sikit. Hanif, apa background belakang tak nampak. Aziz. Okey, baik. Seterusnya, kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, baik. Kat sini dia ada soalan yang menunjukkan 10% daripada harga, okey soalan dia, 10% daripada harga seluar baju pula air. Okey. Harga seluar itu adalah RM20. Cari harga seluar. Cuba anda semua cari harga seluar dan cek kat cikgu. Okey. Beri cek kat cikgu. Cikgu nak tengok jawapan anda. Belum 5 minit. Okey. RM2. Okey. Yang mana yang tak tahu nak buat, macam mana nak buat, macam mana jalan kerjanya, tolong tulis saya tak faham cikgu. Habis cerita. Saya akan tunjuk. Ada yang jawab 18. Okey, ada jawab RM2. Tulis kat situ saya tak faham cikgu. Jujur tak faham. Habis cerita. Kita buat satu slide, ambil masa sikit. Tak apa, tak ada masalah. Jangan kita satu slide laju sangat. Biar kita setiap orang ni faham. Okey, tak faham tak apa, jujur tak faham. Okey, baik. Okey, seterusnya saya akan tunjuk macam mana nak buat. Yang penting macam mana nak buat. Okey, baik. Dia kata 10% daripada harga seluar tu ialah RM20. Okey, dia ibarat macam ni. 10% daripada harga seluar tu RM20. So kita boleh buat ni, kita buat petak. Dia ada banyak kaedah. Ni kaedah yang mudah faham. 10%. 10% maksudnya satu kotak. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ini 10%. Nampak tak 10%? Faham. Okey, dia kata 10% ni daripada harga seluar adalah RM20. Sini 20. Nampak tak? Nampak tak? Sekarang ni cari harga seluar. Harga seluarnya adalah yang ni lah, panjang ni. Daripada sini ke sini. Harga seluar dia. Dia suruh cari jumlah keseluruhan petak ni. Jadi macam mana kita nak buat adalah sini 20, kat sini pun 20. So kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 petak. Jadi nak cari jumlah keseluruhan 20. Darab berapa? Cuba komen sikit darab berapa? Komen sikit darab berapa? Cikgu nak tengok komen anda darab berapa? Darab berapa? Okey, bagus darab 10. Sebab apa 10? Sebab ada 10 petak. Pandai. Okey, bagus. Boleh faham tak Putri Riana? Okey, darab 10. So akan jadi jadi 2 apa? Tulis kat situ. 2 apa? Okey. Tulis kat situ. Apa jawapannya? Pandai RM200. Okey. Bagus semua. Hebatlah. Hebat kamu. Okey.
Sekarang ni cikgu nak tanya, dah faham atau belum? Ke ada lagi yang tak faham? Ha. Okey, sekejap cikgu nak tutup aircon sejuk sangat. Cikgu demam ni. Okey. Okey. Faham cikgu? Okey, tak ada yang tak faham ah. Okey, baik. Tahniah semua dah faham. Soalan UPSR lebih kurang macam ni je. Dia cuma wabah kenaikan, kurang, diskaun. Lebih kurang macam tu lah. Okey. Cikgu nak tunjuk panjang, panjang sangat. Tapi dia punya asasnya, dia punya konsepnya macam ni lah. Walaupun kamu faham, tapi ada ramai yang silap. Boleh faham tak? Walaupun dah tahu cara-caranya, tapi bila soalan dia pusing sikit, dia ubah sikit, dah tak boleh buat. Jadi cikgu nak ajar cara yang mudah. Okay, faham dulu konsep. Okey? Boleh? Oh, sedapnya. Siapa ni? Nur Wati minum air. Cikgu dah harga. Okey, baik. Kita ke seterusnya. Okey, 20% daripada harga sehelai seluar ialah RM40. Okey, cari harga seluar itu. Tadi 10%. Okey, sekarang ni dia 20%. Cuba tengok macam mana nak buat. Okey, tak faham, tak apa. Jujur, tulis jujur tak faham. Jujur tak faham. Habis cerita, senang je tu. Okey, dapat? Okey, sekarang ni cikgu nak tunjuk macam mana nak buat. Ini kaedah nombor 2, tadi kaedah nombor 1, sekarang ni kaedah nombor 2. Okey. Okey. First kali dia kata 20%. Maksudnya 20% ni maksudnya 20, okey, per dengan 100. Boleh faham tak? 20% mesti per dengan 100. Tapi dia kata darab dengan daripada harga sehelai seluar. Harga selai seluar maksudnya kita tak tahu harga apa. Dia cakap daripada darab lah. Daripada harga selai seluar. Kita buat macam ni. Dia macam dengan konsep anu. Okay. Kemudian sama juga ialah ni sama juga dengan RM40. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Mudah kan? So kita sekarang ni nak cari anu dia kat sini. Yang kosong ni, petak kosong ni. Macam mana kita nak buat? Tadi yang pertama dah dapat konsep. Sekarang ni nombor 2, kaedah nombor 2. Macam mana kita nak buat dalam bentuk formulasi? Okey. Sekarang ni kita mesti ikut konsep matematik. Kalau kita nak darab, nak ubah darab ni, yang kita perlu buat adalah kita kena tukar arah dia. Jadi 20/100 kita kena terbalikkan jadi 100/20. Sebab apa? Sebab yang ni datang ke sini. Jadi darab dengan 40. Baru. Ni adalah cara penyelesaian dia. Boleh faham tak? Maksudnya bila 40 ubah ke kiri, kita kena ubah pecahan 20/100 tu terbalikkan. Okey. Kemudian ni sifar. Okey, potong. 2 darab berapa? 4. 2 darab 2. Okey. Potong. Jadi kemudian 100 kali 2 sama dengan 200. Mudah tak? Mudah tak? Faham tak? Okey, kalau faham, tulis faham. Ini konsep yang selalu keluar dalam UPSR. Cikgu bagi contoh. Senang aja contoh ni. Ramai yang tak faham. Ini baru tak melibatkan diskaun lagi.
Okey, baik. Sekarang ni kita ke soalan yang seterusnya. Yang mana dah salin, tolong salin. Yang mana belum salin, tolong salin. Sebab kalau kita nak faham, tindakan kita mesti salin benda ni. Lepas habis kelas ni, ulang kaji balik. Kalau tak ulang kaji, maksudnya dalam masa seminggu, okey, dalam masa seminggu, dengar cakap cikgu, dalam masa seminggu, apa yang cikgu ajar pada malam ni, awak takkan ingat. Salin balik. Sebab cara untuk mengingat adalah menyalin. Lepas tu kita ajar orang. Itu lagi kuat ingatannya. Boleh faham Nurwati? Tu adik ke sebelah tu? Okey, Tanif. Okey, yang lain semua dah ready ya. So, kita ke soalan yang seterusnya ya. Cikgu nak draw sikit. Okay, 30% daripada selai seluar ialah RM60. Cari harga seluar itu. Benda ni main macam ni je. Sebab apa cikgu buat macam ni? Sebab ramai yang buat silap soalan dalam konsep macam ni. Konsep peratus. Peratus banyak yang orang buat silap. Okey. Okey, dah siap belum? Dah siap, tulis siap dan faham, tulis jawapan sekali. Tulis jawapan. Tulis jawapan. Lisa ada cakap 18, 200, 18. Jujur tak faham? Bagus, Haikal. Okey. Ada jawab 18. Nurwati, awak jawab apa? Saya nak tengok awak jawab apa. Lagi, siapa lagi? Ain Syafirah, Adam. Baki tak faham. Alisha, dah tulis ke belum? Syarifah Nurin, dah tulis ke belum? Okey. Menasyikin, awak dah tulis, dah siap belum? Okey, good boy. Good boy pula, good girl. Okey, baik, sekarang ni macam mana kita nak buat? Okey, first kali kita kena baca soalan 30% daripada sehelai seluar. Macam tadi juga, 30%, okey, per dengan 100. Nampak tak? 30 per 100, awak darab dengan harga seluar. Dia tak bagi tahu pun harga seluar berapa. So kita tulis kat sini, buat petak. Nampak tak? Kemudian sama juga dengan ialah RM60. Tulis RM60. Boleh faham? Kat sini kena faham dulu. Lepas tu kita nak cari yang petak kosong ni, kat sini apa yang kita perlu buat, kita kena terbalikkan. Iaitu 100 ni awak kena terbalikkan per dengan 30. Sebab kita nak masukkan 60 ni nak masuk ke sini. Macam tadi jugalah. Nak masukkan 60 kat sini, automatik kena terbalikkan. Dia punya pengiraan dia. Faham tak? Faham tak? Boleh faham? Okey, baik. Seterusnya, baru kita darab. Okey. Sifar. 3 darab berapa? 6. 3 darab 2. Okey, settle. Kemudian 100 darab dengan 2 jadi sama dengan 200. Faham tak? Jelas tak? Nak sikit jelas tak? Dia konsep dia macam ni. Konsep dia sebenarnya mudah je. Ni 30 per 100. Okey, dia macam ni. Kotak dia ada kotak dia. Kotak macam ni. 30 ni 30%. 30 apa? 30%. Harga seluarnya 30% adalah RM60. Sekarang ni dia nak cari kat sini. Harga keseluruhan ni berapa? Itu dia punya konsep dia. Dia punya soalan dia. Dia bagi 30% daripada harga seluar tu adalah RM60. Dia nak cari harga seluar tu. Faham tak? Itu dia punya konsep dalam box. Kita nak translate dalam box. Okey. Dah faham? Komen faham. Okey. Dah salin? Okey, baik. Okey, baik. Seterusnya, 15% daripada harga seluar ialah RM18. Cari harga seluar itu. Cari harga seluar itu.
Okey. Berapa harga seluar tu? Okey, dah siap tulis ya? Boleh. Ha, dah siap. So, sila tulis. Tak faham? Okey, dia sebenarnya macam ni. Mudah je, sama je. Okey, ni 15%, cikgu tunjukkan sikit lepas tu awak buat 15% sama dekat 15. Okey, per dengan 100. Okey. Dapat. Awak darab dengan harga seluar ialah RM18. Harga seluar dia tak bagi berapa, kita buat kotak macam ni. Sama juga dengan 18. Okey. Faham? Seterusnya, bawa terbalikkan 100, okey, per dengan 15, darab dengan 18. Okey. 18 ni sebenarnya 18/1. Kalau awak nak tahu 18/1 jadi awak boleh darab je 100 darab 18 jadi 1800. 1800. Jadi awak boleh bagi 5 bagi dengan 15 sama juga. Jadi jawapan dia jawapan apa? Tulis jawapan. Jawapannya adalah 120. Okey? Boleh faham? 120. Okey, betul? Okey, seterusnya cikgu akan tunjuk slide yang seterusnya. Okey, ni bahasa Inggeris. Cikgu ada ambil sikit daripada kawan-kawan kita. Boleh faham tak ni? Okey, dia 4/5 for 5 kg ni maksudnya 4/5 kg of cookies tu maksudnya berapa gram? Awak kena faham fraction, pecahan. Farah eat 1/4 of the cookies. Calculate the mass, dia nak kira berapa berat of cookies eaten by Farah. Maksudnya berapa berapa berat dalam kg Farah makan kek tu, cookies tu. Okey. Okey. Boleh tulis jawapan. Ni cikgu highlight sikit. Ni highlight sikit. Okey. Kemudian dalam kg. Okey, tulis jawapan dah. Okey. 1/5. Okey, tak kisah. 120. Kalau tak faham, tulis yang tak faham. Tak tahu macam mana nak buat, tulis jujur dia tak faham. Senang cerita. Okey. Tak faham, jujur tak faham. Tak apa, tak apa. Saya dapat pecahan lagi. Tak apa. Okey, baik. Semua tengok kat depan, cikgu tunjuk macam mana nak buat benda-benda macam ni. Sebenarnya mudah je. 4/5 bermaksud 4/5 kg. Apa maksud dia 4/5 kg? 4/5 kg ni maksudnya adalah 4/5 daripada 1000 gram. 4/5 daripada 1000 gram. Maksudnya 4/5 darab dengan 1000. Jadi kalau kita kalau awak berpeluang masuk farm formula asas matematik, okey, bengkel, bersama cikgu-cikgu akan tunjukkan macam mana nak dapat dengan cepat 4/5 ni nilai dia berapa. Okey. Dia ada 4/5, 1/4, 1/8 dan 1/10. Okey, jadi macam 4/5 ni sebenarnya adalah nilai dia 4/5 daripada 1000 gram bermaksud 200 kali 4, 600 gram. 600 gram. 4/5. Kalau 1/4, okey. 800 silas back balik.
Okey, 1/4, 1/5 sama juga dengan 200. Okey, 200 gram. 1/5 200. Kalau 4 awak darab je dengan 4. 4. Jadi 800 gram. Senang je. Benda ni awak tak perlu nak darab-darab, awak kena ingat je sebab dalam kertas satu memang banyak kali keluar soalan macam ni. Okey. Jawapan dia adalah 600 gram. Okey, kemudian apa yang anda perlu buat adalah dia Farah makan 1/4 je. Jadi awak kena buat 1/4. Okey, 1/4 awak kena darab dengan 800 gram. Dia macam ni dia konsep dia 1/4 ginilah. Senang kira lah, senang. 2 1 2 3 4. Okey, 1/4 sinilah 1 2 3 4. Ni 1/4. Okey, jumlah kusuran ada 800. Dalam bentuk pecahan. Jadi kalau kita bahagi 800 bagi 4 apa? 200. Sini 200. Ni pun 200, ni 200, ni 200. Jadi dia cakap calculate the mass in kg. In kg sekarang ni gram. 200 gram. Jadi in kg maksudnya 200 kita kena tukar dalam kg. Tukar dalam kg. Boleh faham tak? Faham tak? Mudah tak? Okey. So kalau untuk tukar dalam kg, kita kena gerakkan 3 titik puluhan daripada sini, gerakkan daripada sini. 1 2 3. Jadi 0.2. Mudah tak? Okey. Mudah tak? Itu adalah contoh. Okey. Baik, kita ke soalan yang seterusnya. Okey. Baca pernyataan di bawah. Tali A adalah 0.25 lebih panjang daripada tali B. Tali B adalah 0.4 meter lebih panjang dari tali C. Berdasarkan pernyataan tersebut, hitungkan beza antara tali apa tu? Tali A dan tali C. Cari beza antara tali A dan tali C. Ni tali A lah. Ni tali A. Tali C, ni tali C. Dia tahu beza dia. Okey, tulis jawapan. Cikgu nak tengok macam mana awak kira. Okey, dah siap belum? Jujur tak faham. Kalau faham, tulis jawapan. Jujur tak faham. Susah ke? Matematik susah ke? Tak susah, senang ya amat. Apa? Senang sangat. Ataupun senang ya amat. Tak faham langsung. Sebenarnya dia dah bagi jawapan dah. Daripada soalan ni sebenarnya dia dah bagi jawapan. Okey, semua tak faham. Okey. Soalan ni ada dalam, kalau yang mana yang peserta IMPI peserta Intensive Maths Program, bawah program cikgu, memang kita ajar teknik ni. Banyak lagi teknik lebih kurang macam ni lah. Okay, ini anda betul sebab cikgu nak ajar macam mana nak selesaikan menggunakan teknik box model. Box model tu sebenarnya cikgu dah ajar dah peserta IMPI siri 1. Siri 1 minggu lepas. Macam ni lah keadaannya. Jadi anda betul sebab cikgu nak ajar kepada anda. Kau tidak ilmu ni mahal ni. Okay, baik. Dah ready? Dah ready. Okey, sebenarnya dia mudah je, tali A. Tulis tali A. A. Dia tak bagi tahu berapa panjang dia. Adalah 0.25 lebih panjang daripada tali B. Awak buat macam ni, ni tali A. Ni cikgu contoh-contohlah. Okey. Tali A lebih panjang daripada tali B. Okey, sekarang tali B. Okey. Lebih panjang 0.5. Jadi awak buat macam ni. Letak je kat mana-mana pun. Ini adalah maksudnya A ni lebih panjang daripada B 0.25 m. Boleh faham tak? Awak buatlah garisan macam mana pun, tapi dia lebih sikit 0.25 m.
Tulis M. Okey. Lepas pada tu, dia kata tali B ni adalah 0.4 lebih panjang daripada tali C. Tali C pun dia tak bagi tahu berapa panjang ni. Sebenarnya senang saja. Tali C sama juga dengan dia kata tali B 0.4 meter panjang. So kita buat macam ni garis. Buat macam ni. Garis macam ni. Nampak? Maksudnya tali B ni lebih panjang 0.4 meter dari tali C. Okey, maksud kita tulis je kat sini 0.4 meter. Awak jangan fikir berapa panjang tali A, berapa panjang tali B, berapa panjang tali C. Dia tak tanya benda tu. Dia tanya hitungkan beza antara tali A dan tali C. Tali A mana tali A? Okey. Ini tali A dan tali C. Dia tanya beza. Beza panjang dia. So, mudah je. Kalau beza maksudnya kat sini 0.4, nampak tak? Daripada sini ke sini 0.4. Jadi kita tulis 0.4 meter. Okey, nampak? Sekarang daripada sini ke sini. Jelas tak? 0.25 meter. So dia tanya beza, hitungkan berapa panjang. Kita tambah je lah. Tambah. So kita M 5 + 5 4 + 2 6 titik 0. Jadi panjang dia adalah 0.65 meter. Dia nak beza antara tali C dan tali A. Boleh faham? 4, 5, 6. Okey. Okey. Dah faham? Dah salin? Tulis faham. Dan jangan lupa salin. Sebab soalan ni ada dalam UPSR. Okey. Jangan lupa salin sebab Imam Syafi'i saja dia tak salin. Saya rasa semua orang salin. Okey, salin lah. Saya rasa yang peserta impi cikgu memang dia dah faham soalan-soalan macam ni. Soalan kebat. Bagilah soalan kebat kita menggunakan teknik box model. Box model lebih kurang macam ni lah. Box model tu bukan semua orang yang kita bagi masuk impi ya. Awak kena masuk dulu FAM. Formula asas matematik. Yang mana yang belum join dulu FAM. Iaitu basic. Kita belajar peratus, pecahan dan perpuluhan. Teknik macam ni. Lebih kurang lah. Okey, dah salin? Tulis salin. Sebab hujung minggu ni kita ada bengkel farm dengan direct dengan cikgu sendiri. Maksudnya awak akan dapat ilmu direct daripada cikgu sendiri. Okey? Okey, baik. Okey, seterusnya dah salin. Cikgu akan tunjukkan. Okey. Soalan ni pun soalan UPSR. Setelah penurunan harga 30%, harga sehelai baju yang sama, harga 4 helai baju yang sama adalah RM140. Berapakah harga asal sehelai baju? Okey. Susah ke senang? Dah mengantuk dah Lokman. Kesian dah mengantuk malam. 10 suku dah. Patut kita boleh berhenti dah kalau mengantuk. Okey. 10 suku. Okey. Tulis jawapan. Boleh faham tak soalan ni? Kalau faham, tulis faham. Kalau tak faham, jujur tak faham. Okey. Okey, jujur tak dapat cikgu buat. Dia sebenarnya senang je matematik ni. Okey. Dia kata setelah penurunan harga 30%, dia kata setelah penurunan harga 30%, maksudnya 30%, yang mana 30% ni? Sebenarnya hak ni 30%, nampak tak? Nampak cikgu tanda ni? 30%. Harga 4 helai baju adalah 140. Jadi tinggal, maksudnya awak kena faham, peratus sama dengan 1. Jadi dia kata 30%, maksudnya 100 tolak dengan 30. Jadi awak ada tinggal 7 petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ni ada 7 petak. So, sebenarnya 7 petak ni mewakili apa? Mewakili, nampak tak? Mewakili apa? Mewakili 140. 140.
ringgit. Boleh faham tak? RM140. Okey. Dia cakap, berapakah harga asal bagi sehelai baju? Dia nak harga asal bagi sehelai baju. Sekarang ni harga 4 helai baju adalah 140. Apa yang kita perlu buat adalah kita kena bahagi dulu dengan okey, kita bagi dulu dengan berapa? Cuba tulis sikit. Tolong tulis sikit. Cikgu tak nak bagi jawapan. Kalau bagi jawapan sekejap lagi, buat tak buat. Buat salah tak apa. Cuba bagi dulu. Okey. Bahagi dengan 7. Bagus. Bahagi dengan 7. Kenapa kena bagi dengan 7 sebenarnya? Sebab dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ada 7 kotak. Jadi kena bagi dengan 7. Jadi dapat RM20. Tapi RM20 ni sebenarnya harga bagi 4 helai baju. Dia nak harga sehelai baju saja. Jadi apa yang perlu anda buat adalah bahagi dengan 4. Okey, cuba bagi dengan 4. Jawapan dia apa? Cuba bagi dengan 4. Semua sekali, cuba bagi dengan 4. Apa jawapannya? Okey. Jawapan dia adalah RM5 RM. Bagus. Yang dah buat bagus. Yang belum buat buat. Yang tak faham salin je. Nanti ulang lagi balik. Okey, baik. Cikgu rasa itu saja sebab cikgu pun tak bersihat malam ni. Cikgu harap anda dah salin, dah faham dan ulang kaji untuk besok. Okey. InsyaAllah kalau ada lagi kelas, cikgu akan maklumkan dalam email masing-masing. Okey, baik. Seterusnya. Okey. Cikgu nak anda semua tolong cikgu. Boleh tak tolong cikgu ni? Boleh tak? Jangan lupa kongsikan nota anda dalam Telegram group. Macam biasa, kongsikan snap gambar. Kongsikan dalam Telegram group. Kongsikan dalam Telegram group. Okey. Minta parent anda snap gambar. Hantar dalam Telegram. Kemudian, senang titik. Patut cikgu nak panjang lagi. Tapi cikgu rasa badan dah panas dah ni. Jadi cikgu nak berhenti kat sini je. Sejuk ni, sebenarnya sejuk ni. Cikgu tak boleh nak sambung dah. Okey. Terusnya, snap gambar, parent minta parent snap gambar tengah dengan cikgu ni, ambil gambar dengan cikgu ni. Okey. Lepas tu postkan gambar anda dalam Telegram group matematik. Group matematik UPSR. Nampak tak? Group matematik UPSR. Okey. Seterusnya, cikgu ada sesuatu istimewa untuk kamu. Kalau kamu rasa nak sambung lagi, macam biasalah. Kalau kamu rasa nak sambung lagi, cikgu ada program FAM. Program FAM ni kita fokus pada teknik menjawab peratus. Macam tadi lah. Teknik menjawab soalan perpuluhan, teknik menjawab soalan pecahan. Soalan pecahan macam tadi lah. Kalau kita buat guna box model tu. Lepas tu bonus dia teknik menjawab pantas, secara pantas. Lepas tu bincangan soalan IPSA sebenar. Korang sambung dengan cikgu lah. Ranking file hujung minggu ni. Cikgu tak boleh nak lama kan ni. Dah rasa lain macam dah. Seterusnya kalau ada 60 video tak faham asas matematik, cikgu bagi teknik sifir, penolakan G5, bahagi, beza nombor. Inilah ada lebih kurang 12 teknik. Lepas tu e-book. E-book ni untuk rujukan boleh print, ada latih to be. Kemudian apa lagi? Ni antara orang yang dah join kita punya kelas, banking kita, FAM, mula asas matematik. Seterusnya, ni testimoni yang kawan-kawan kita bagi, pairing yang bagi, alhamdulillah. Tarikh FAM, bawah cikgu direct, cikgu akan bagi ilmu kepada anda pada 24 bulan 9 malam, 1 jam setengah, 25 bulan 9 malam, 1 jam setengah juga. Maksudnya 3 jam lah. Kita menggunakan Zoom macam ni jugalah. Lepas tu kita ada ujian sikit, ujian quizzes. 24, 25. Seterusnya, dia ada 2 package. Satu basic, anda boleh buat webinar bersama cikgu selama 3 jam yang tadilah. Kemudian, kalau anda ambil package premium, anda akan dapat webinar, 60 video yang cikgu tunjuk tadi, e-book yang cikgu tunjukkan tadi, full access ke Facebook group. Dan video rakaman. Macam ni sekarang ni kita akan buat rakaman, kita bagi ke anda semua. Boleh untuk
ulang kaji balik. Boleh faham tak? Okey. Jadi cikgu nak jemput anda semua lah untuk upgrade ilmu ke www.pandaimaths.com. Okey, tulis www.pandaimaths.com. Jangan lupa tulis dan upgrade ilmu anda hujung minggu ni. Itulah yang cikgu nak bantu. Dan tempoh yang singkat ni, setakat ni lah cikgu dapat bantu anda. Kalau anda nak panjang lagi bersama cikgu, teruskan bersama cikgu www.pandaimaths.com. Daftar sekarang sebab satu kelas tak banyak. Kita punya habis kuota kita dah tak buka dah. Rugilah macamnya ada yang studio lepas dah tak boleh masuk untuk minggu ni. Kita paksa tunda kepada tarikh yang lain, yang kosong. Jadi cikgu harap anda boleh tas ni dah daftar. Thank you very much. Okey, yang mana belum? Sila daftar sekarang. Okey, baik. Seterusnya. Okey, itu saja daripada cikgu. Cikgu harap anda semua dapat tulis website tadi. Okay. Cikgu nak jumpa anda pada hujung minggu ni 23-24 untuk formula asas matematik. Dan cikgu harap jangan berhenti kat sini saja, sambung lagi walaupun UPSR tak ada, walaupun UPSR ditangguhkan atau dibatalkan, tapi ada peksa yang bergantinya, penilaian yang menggantikan UPSR. Jadi cikgu harap yang ada bersama cikgu ni lebih kurang 50-60 orang ni sila sambung. Sebab ramai yang student-student cikgu yang sambung macam Akib. Cikgu nak tanya Akib. Akib, macam mana kelas bersama cikgu seronok tak? Cakap. Cakap Akib, boleh cakap. Cikgu dah buka dah speaker tu. Ada buka. Cepat. Best tak? Best. Akib akan sambung impi kan minggu ni kan? Minggu ni impi. Intensive math program. Tu intensive tu math program tu kita belajar menjawab soalan kebat macam tadilah. Okey. Baik. Angkat tangan Akib. Penuh tak? Best. Okey, siapa lagi yang program bawah cikgu farm ni? Tolong angkat tangan. Cikgu nak tanya. Yang mana yang program bawah cikgu angkat tangan? Okey, ni. Cuba bagi feedback sikit. Bagi tahu kat kawan-kawan macam mana farm bersama cikgu seronok tak? Cakap je. Seronok. Kuat sikit tak dengar. Best tak? Tasnif, cuba cakap. Best ke? Lagi best? Lagi best. Okey, Lagi best. Isma pun sama sekali dengan cikgu kan? Cikgu buka semua. Mute cikgu. Okey. Isma sekali dengan cikgu kan? Isma macam mana? Seronok tak? Cuba ni. Seronok tak? Seronok. Bagi tahu kawan-kawan kalau nak join daftar sekarang. Bagi tahu betul. Okey. Itu saja daripada cikgu. Cikgu pun rasa macam nak remam dah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Okay, bye semua. Bye.